Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Semoga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah SWT sentiasa memberi kita taufik dan hidayah untuk kita istiqamah dalam segala amalan kita, istiqamah dalam melakukan kebaikan dan juga istiqamah dalam meninggalkan maksiat, insya-Allah. Pada malam yang indah ni, kita akan buat sesi syarah kitab 40 hadis Imam Nawawi, dan pada malam ni kita akan menyambung hadis yang ke-6. Semalam saya tak dapat nak buat sebab ada urusan, so kita sambung pada hari ni, insya-Allah. Saya punya niat sebenarnya nak buat setiap malam, tapi itulah, tak ada rezeki. Tapi insya-Allah kalau tak ada aral, memang setiap malam saya akan buat, melainkan ada urusan. Dan kalau ada urusan, saya akan bagi tahu di Instagram saya, insya-Allah. Apapun, pada malam ni kita akan hadis yang ke-6 dalam 40 hadis Imam Nawawi, insya-Allah. Dan kita akan bersama-sama baca dan mengupas bersama-sama, insya-Allah, hadis yang ke-6 daripada 40 hadis Imam Nawawi. Sebelum kita mula, saya nak ajak ramai-ramai untuk bawa buku nota lah. Bawa buku nota untuk catat segala perkongsian yang saya nak sampaikan pada malam ni. Dan nota-nota korang jangan lupa share di story korang. Dan saya akan repost setiap nota yang korang post di story korang tu, insya-Allah. Jangan lupa tag saya dan saya akan repost di Instagram saya. Moga-moga orang-orang yang melihat nota korang, sahabat-sahabat korang yang melihat nota korang tu, mendapat ilmu daripada nota korang itu. Dan mana tahu itu menjadi asbab untuk kawan-kawan korang, follower-follower korang pun berubah. Betapa banyaknya pahala yang korang akan dapat. Sebab tu saya nak menyeru supaya sebelum kita mulakan sesi pada malam ini, sebaiknya bawa nota untuk catat perkongsian kita pada malam ni, insya-Allah. Lebih kurang 3-4 minit lagi kita akan mulakan sesi perkongsian hadis yang ke-6 daripada 40 hadis Imam Nawawi, insya-Allah. Apapun, kalau korang nak dapatkan kurta Tarbiyah Sentap ni, kurta Tarbiyah Sentap ni korang boleh dapatkan di Instagram Tarbiyah Sentap eksklusif, ataupun korang pergi je tengok di Instagram Tarbiyah Sentap untuk korang dapatkan kurta Adenin, keluaran Tarbiyah Sentap eksklusif, insya-Allah. Ada pelbagai warna. Ada warna biru, warna hitam, warna kelabu, warna merah, warna pink dan warna turquoise. Harga dia korang boleh tengok di Instagram Tarbiyah Sentap eksklusif. Segala-galanya ada di situ, insya-Allah. Lebih kurang 2 minit lagi kita akan mulakan perkongsian hadis kita pada malam ni. So, sekali lagi saya ingatkan, bawa nota untuk catat segala perkongsian kita pada malam ni, insya-Allah. Saya sihat, alhamdulillah. Korang sihat? Semoga semuanya sihat, insya-Allah. Macam mana nak tag ustaz kalau share dekat story? Share je dekat story korang, lepas tu tag je lah saya. Nanti saya akan share nota korang tu di story saya juga, insya-Allah. Okey, lagi 1 minit kita akan mulakan perkongsian kita pada malam ni, insya-Allah. Apapun, siapa yang belum pergi lagi YouTube Tarbiyah Sentap, saya nak ajak korang ramai-ramai untuk pergi ke YouTube Tarbiyah Sentap, kemudian tekan subscribe. Dan untuk pengetahuan korang, di YouTube Tarbiyah Sentap setiap 2 hari sepanjang Ramadan ni kami akan rilis doa kapela daripada kumpulan Rabitah. So kami telah pun rilis 5 doa. Kami buat dalam bentuk akapela, sangat sedap untuk korang mudah menghafal. So korang pergi check dekat YouTube Tarbiyah Sentap selepas ni untuk dengar. Dan jangan lupa share doa kapela daripada kumpulan Rabitah, insya-Allah. Saya dekat mana? Saya dekat rumah saya, dekat bahagian atas rumah saya. Selalu saya buat live dekat bilik, tapi nak dapat suasana baru, saya buat di atas, insya-Allah.
Saya dekat rumah saya tapi dekat bahagian atas, dekat rooftop. Okey, kita akan mulakan hadis kita, perkongsian hadis kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. InsyaAllah pada hari ni di rumah saya, ni dekat rumah saya ni. Saya dekat bahagian bumbung rumah saya. Dan di pagi yang indah, di malam yang indah ni, insyaAllah kita akan bersama-sama mengupas hadis yang ke-6 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Tapi sebelum tu saya nak ajak diri saya dan anda semua untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih bagi kita peluang, Allah masih bagi kita hidup di bulan Ramadan ni. Tak lain tak bukan kerana Allah nak bagi kita peluang untuk perbanyakkan amalan kebaikan, dan Allah nak bagi kita peluang untuk nak beramal dengan bersungguh-sungguh dan meninggalkan segala maksiat dan taubat dari segala dosa yang kita lakukan. Dan Allah SWT bagi kita peluang juga untuk join sesi live pada malam ini. Saya yakin korang join live ni tak lain tak bukan semata-mata nak menuntut ilmu, nak memahami hadis Nabi SAW, nak lebih mencintai Nabi SAW. Kerana apa? Kerana kita ni dah lama sangat lalai. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita sibuk dengan game, sibuk dengan drama, sibuk dengan movie, hanyut dalam percintaan sesama ajnabi, hanyut dan tenggelam dengan maksiat, sampai akhirnya kita lupa yang kita ni hamba, dan kita lupa segala pengorbanan yang Nabi SAW telah lakukan. Nabi SAW berkorban buat dakwah semata-mata untuk nak selamatkan kita daripada neraka. Nabi nak ajak kita masuk syurga. Dan kita kadang-kadang lupa pengorbanan Nabi SAW, dan kita tak ada kesungguhan pun untuk nak menuntut ilmu dan memahami hadis Nabi SAW. Sebab itulah pada malam ni saya nak share hadis yang ke-6 daripada 40 hadis Imam Nawawi. Target saya insya-Allah setiap malam nak kongsi satu hadis. Tapi setakat ni baru berjaya 6 malam saja, sebab tu baru 6 hadis. Tapi kalau tak ada urusan apa-apa, insya-Allah setiap malam pada pukul 10.30 saya akan kongsi satu hadis. Dan hadis pada malam ini adalah hadis yang ke-6 yang sangat penting. Tema hadis pada malam ini adalah halal haram dan juga hati. Halal haram dan juga hati. Baik. Kita mulakan macam biasa. Saya akan baca hadis ini supaya kita mendapat berkat. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa ma waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksud dia, diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas, bainahuma umurum mushtabihat, antara kedua-duanya pula terdapat perkara-perkara yang syubhah, yang diragui dan tidak diketahui oleh ramai manusia. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanittaqa syubhati, sesiapa yang memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang syubhah, waqa'a fil harami, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Famanittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi,
Sesiapa yang memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang syubhah, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Wa ma waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Dan sesiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhah, dia akan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar kawasan larangan. Yushiku ayarta'a fihi. Haiwan peliharaannya hampir-hampir meragut di dalam kawasan itu. Ala wa inna likulli malikin hima. Ingatlah, sesungguhnya setiap raja ada kawasan larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan ingatlah, sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dan ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika baik daging tersebut, maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rosak daging tersebut, maka rosaklah seluruh jasad. Ala wahiyal qalb. InsyaAllah, ingatlah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ulang balik hadis ni, so korang boleh catat nota. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun bainahuma umurum mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Antara kedua-duanya pula terdapat perkara-perkara yang diragui dan tidak diketahui oleh ramai manusia. Sesiapa yang memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang diragui, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Sesiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diragui, dia telah terjatuh ke dalam perkara haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar kawasan larangan. Haiwan peliharaannya hampir-hampir meragut di dalam kawasan itu. Ingatlah, sesungguhnya setiap raja ada kawasan larangan. Ingatlah, sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah segala perkara yang diharamkannya. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada seketul daging, yang apabila ia baik, baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, rosaklah seluruh jasad. Ingatlah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, saya telah pun membaca hadis tersebut. Dalam hadis ini terdapat beberapa noktah yang sangat penting untuk kita sama-sama dalami. Sebelum saya teruskan, saya nak ingatkan supaya korang bawa nota, untuk catat nota. Dan jangan lupa share nota korang di story korang. Jangan lupa tag saya, insyaAllah saya akan repost nota korang di Instagram saya, insyaAllah. Moga-moga ramai dapat manfaat daripada nota yang korang buat tu, insyaAllah. Baik, noktah yang pertama. Noktah yang pertama dari hadis ini adalah, dalam Islam ada 3 benda yang kita kena faham. Pertama, ada benda halal. Kedua, ada benda haram. Yang ketiga adalah di tengah-tengah halal dan haram yang kita tak tahu benda tu halal ataupun benda itu haram. Nama dia syubhah. Saya ulang balik. Orang kata ada hantu kat belakang. Mana ada korang ni? Takut sangat benda yang tak perlu ditakutkan. Dalam Islam, noktah pertama ialah, dalam Islam kita tak boleh lari daripada 3 perkara. Pertama, benda halal. Yang halal itu jelas. Yang kedua, benda haram. Yang haram itu pun jelas. Yang ketiga, di tengah-tengah antara halal dan haram, ada benda yang kita ragu-ragu, tak tahu benda tu halal ataupun tak tahu benda tu haram, maka itu dinamakan syubhah. Orang yang beriman, mereka akan meninggalkan benda haram dan mereka akan buat benda wajib, benda yang halal. Tetapi orang yang bertakwa, mereka bukan sekadar buat benda halal dan tinggalkan benda haram.
Orang yang bertakwa, apa yang mereka buat? Mereka meninggalkan perkara syubhah. Benda yang tengah-tengah, yang orang ragu-ragu, tak tahu halal ke tak, benda tu syubhah. So benda syubhah ni, orang yang bertakwa, orang yang wara', mereka akan tinggalkan juga. Contohnya, saya bagi contoh. Ada satu makanan. Kalau makanan tu ada logo halal, maka jelaslah kehalalannya. Kita pun makan. Tapi kalau ada satu makanan nampak macam halal, tapi tak ada logo halal misalnya, so nak makan ke tak nak makan? Orang yang beriman, dia akan tengok ingredients lah. Okey, nampak macam tak ada ingredients yang pelik-pelik, nampak macam halal, dia pun makan benda tu, tak ada masalah, boleh. Tapi orang yang bertakwa, dia akan tinggalkan benda tu. Sebab apa? Bagi dia, benda tu syubhah, ragu-ragu. Kalau tak ada logo halal, so tak tahu benda tu halal ataupun tidak. So, orang yang bertakwa, dia akan tinggalkan benda syubhat. Sebab apa? Asas dalam perkara syubhah, Nabi kata, famanit taqash syubhati waqa'a fil harami. Barang siapa yang mendekati perkara syubhah, maka dia akan mendekati perkara yang haram. So, saya nak bagi satu guideline mudah. Bayangkan ni halal, kita boleh buat. Ni haram, kita tak boleh buat. Di tengah-tengah ni ada syubhah. Syubhah ni, Nabi kata, kalau buat benda syubhah, dia akan mendekati yang haram. Tak ada benda syubhah yang kita buat akan mendekatkan kepada yang halal. Apa-apa benda syubhah, dia akan mendekati yang haram. Maka orang yang bertakwa, orang yang wara', dia akan tinggalkan benda syubhah. Faham tak? Sebab apa? Syubhah ni antara dua je. Sama ada syubhah ataupun haram. Sebab itulah kita ni kena berhati-hati dalam setiap perkara. Dan halal haram syubhah ni bukan pada makanan je. Saya bagi contoh mudah. Contoh mudah. Zina, jelas haram. Kahwin, jelas halal. Couple tu halal ke haram? Couple ni bukan zina, dan couple ni bukan kahwin. So couple ni apa? Halal ke haram? So couple tu syubhah. Dan syubhah, Nabi kata, famanit taqash syubhati waqa'a fil harami. Siapa yang buat benda syubhah, mendekati benda syubhah, dia akan mendekati benda haram. Maka orang yang tak ada takwa dalam hati dia, orang yang lemah iman dia, dia akan couple dan akhirnya terjerumus dalam perkara yang haram. Kerana itulah Allah kata, wala taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Bukan zina je yang haram, perbuatan mendekati zina pun haram juga. Contoh, dengar lagu. Dengar lagu yang lirik-lirik dia tak elok, haram. Dengar lagu yang lirik dia okey, lirik dia ada unsur-unsur kebaikan, mengajak pada kebaikan, boleh dengar. Tapi kalau lagu tu, kita pun tak tahu lirik dia pasal apa, dengar macam lirik dia mendorong pada mencintai perempuan, tapi kalau tengok-tengok balik, lirik dia boleh ke arah mencintai Tuhan pula. So kita pun keliru, lirik dia pasal apa sebenarnya. So boleh dengar tak boleh dengar. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia tahu benda tu syubhah dan dia elakkan benda tu. Faham tak? Maknanya dalam hidup ni, kalau kita jelas benda tu halal, nak buat, buatlah. Suka hati nak buat, buatlah. Dan kalau benda tu haram, maka tinggalkanlah. Sekiranya benda tu kita tak tahu halal ataupun haram, mungkin kita tak tahu sebab ilmu kita kurang, ataupun kita jahil, ataupun kita tak pernah dengar orang cakap pasal benda tu, so kita tak tahu benda tu halal ataupun haram, maka benda tu syubhah. Benda yang kita tak tahu halal ke haram, benda tu dinamakan syubhah. Maka Nabi pesan, elakkan daripada melakukan perkara yang syubhah. Itu adalah noktah pertama daripada hadis ini. Noktah yang kedua daripada hadis ini adalah tentang hati. Nabi SAW berkata,
Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam hati kita, kita ni dalam hati kita, dalam badan kita ni ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika baik, maka baiklah seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika buruk daging tersebut, maka buruklah seluruh jasad. Apakah itu? Ala wahyal qalb. Sesungguhnya itu adalah hati. So, noktah yang kedua saya nak kongsi adalah tentang hati. Sahabat sekalian, hati ni adalah benda yang sangat penting untuk kita jaga. Bila kita tak ada usaha nak menjaga hati kita, dan bila hati kita rosak, maka seluruh jasad kita akan rosak. Saya umpamakan hati ini ibarat apa? Nabi kata hati ni macam raja lah. Raja, kalau perintahkan satu benda pop, semua kena ikut. Betul tak? Macam tu juga hati adalah ibarat raja. Apa yang hati kita cakap, itulah yang akan dilakukan oleh seluruh jasad kita. Contohnya lah, kita rasa nak buat ibadat. Perasaan tu datang daripada mana? Perasaan tu datang daripada hati kita. Bila hati kita ada rasa nak buat ibadat, maka automatik tangan, kaki, badan kita akan bergerak untuk melakukan ibadat. Sama juga bila hati kita rasa nak buat maksiat, maka automatik badan-badan kita ini akan terasa ringan untuk buat maksiat. Semuanya kerana apa? Kerana hati. Kerana itulah ulama menyuruh kita untuk sangat-sangat menitik beratkan menjaga hati kita. Hari ni, kalau kereta kita rosak, kita akan cepat-cepat hantar ke bengkel. Sebab kita tahu, kalau kereta rosak, tak boleh nak bergerak. So, kita sanggup menghabiskan duit kita untuk baiki kereta kita supaya kita dapat bergerak. Kalau kita sakit, misal kata, demam ke, kanser ke, COVID-19 ke, apa yang kita akan buat? Kita akan segera pergi ke hospital. Kenapa? Untuk memastikan kita sihat. Sebab kita tahu, kalau kita sakit, kita susah nak bergerak. Kita susah nak melakukan aktiviti harian. Susah nak bekerja. Susah nak berjalan. Hatta nak berfikir pun susah. So, kita sanggup pergi ke hospital. Walaupun kadang-kadang hospital tu jauh daripada rumah kita. Terpaksa tinggalkan keluarga dan berkampung di hospital. Kita sanggup. Bahkan ada orang sanggup bayar beribu-ribu untuk masuk hospital, untuk memperbaiki demam dia tu, untuk sihatkan dia. Sebab apa? Sebab dia tahu, kalau aku demam, aku sakit, aku susah. Persoalannya, kenapa bila hati kita sakit, bila hati kita rosak, kita tak usaha pun untuk pulihkan hati kita? Apa usaha kita untuk baiki hati kita? Ataupun kita dah terlalu lama mengabaikan hati kita? Kita dah terlalu lama tak hiraukan hati kita, sehingga akhirnya hati kita sakit, hati kita hitam, hati kita rosak, sampai satu tahap hati kita mati kerana kita dah terlalu lama abaikan hati kita. Sebab itulah ulama pesan untuk kita menjaga hati kita sejaga-jaganya. Ada beberapa sebab kenapa kita perlu menjaga hati. Sebab yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala tak pandang luaran kita, tapi Allah pandang hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu Wa Taala tak pandang jasad ataupun rupa paras kamu, tetapi yang Allah pandang adalah amal dan juga hati kita. Kadang-kadang kita ni semangat memperbaiki luaran kita, pakai makeup sini sana. Kalau yang lelaki tu style rambut macam-macam, nak sikat rambut punyalah lama, pakai baju nak lawa-lawa, nak smart-smart. Yang perempuan ada yang sampai sanggup pakai lipstick, makeup tebal-tebal, pakai tutup aurat.
pun entah betul tak betul, apatah lagi yang seksi, semata-mata untuk nak kelihatan cantik di mata manusia. Kadang-kadang ada orang tu sanggup menghabiskan beribu-ribu ringgit semata-mata nak perbaiki luaran dia. Kalau artis-artis luar negara sampai sanggup buat pembedahan plastik semata-mata nak kelihatan cantik dan handsome. Ada orang sanggup membesarkan dia punya payudara, minta maaf sebut, semata-mata untuk nak kelihatan cantik oleh orang ramai. Ada pula yang sanggup menukar jantina pula. Itu pun masalah juga tu. Maknanya sanggup menghabiskan duit semata-mata nak memperbaiki wajah kita. Baiki gigi, ada orang sampai pakai braces. Persoalannya, adakah usaha kita untuk baiki hati kita, untuk cantikkan hati kita, sedahsyat usaha kita untuk memperbaiki luaran kita? Sedangkan Allah SWT tak pandang pun luaran kita. Masuk kubur nanti, ke akhirat nanti Allah tak tanya kau handsome ke tak. Saya tak handsome ya Allah. Masuk neraka. Tak ada orang pun masuk neraka sebab tak handsome. Tak ada orang pun masuk neraka sebab tak cantik. Tak. Allah tak pandang pun rupa paras tu. Tapi yang Allah pandang adalah hati kita. Itulah sebab pertama kenapa kita kena menjaga hati kita. Kedua, kenapa kita perlu menjaga hati kita? Kerana macam yang saya sebut tadi, hati adalah raja. Apa yang hati kita nak buat, apa yang hati kita perintahkan, maka segala jasad kita yang lain akan ikut. Kalau hati kita terdetik nak buat baik, maka automatik tangan kita, kaki kita akan ringan untuk nak buat baik. Bila hati kita nak buat jahat, maka automatik tangan, fikiran, kaki, badan kita akan rasa nak buat jahat. Sebab tu Nabi kata, bila baik hati, seluruh jiwa akan baik. Bila buruk dan kotor hati, seluruh jasad akan rosak. Kerana itu kita perlu menitik beratkan penjagaan hati. Dan noktah ketiga yang saya nak sampaikan pada malam ni adalah, apakah cara-cara untuk kita perbaiki dan bersihkan hati kita. Saya nak kongsi dengan korang beberapa tips-tips yang ulama ajar bagaimana ingin membersihkan hati kita bila hati kita dah terlalu lama kotor. Pertama, cara untuk membersihkan hati adalah kita bertaubat pada Allah SWT atas segala dosa-dosa kita. Pertama, macam mana nak bersihkan hati? Taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, apakah itu taubat? Taubat itu ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah kita mengaku salah dan menyesal dengan dosa kita. Ya Allah, aku sedar aku banyak dosa ya Allah. Aku banyak buat dosa mata ya Allah. Aku banyak buat dosa telinga ya Allah. Aku banyak buat dosa mulut ya Allah. Aku gunakan mulut aku untuk kutuk orang, untuk mengumpat sana sini, untuk mencarut. Aku gunakan telinga aku untuk dengar lagu-lagu yang tak sepatutnya, lagu-lagu lara, lagu-lagu yang liriknya mendorong pada cinta manusia, lagu-lagu yang ada unsur lucah, lagu-lagu yang ada unsur syirik dan sebagainya. Aku gunakan mata aku untuk melihat aurat manusia, untuk melihat video-video yang tak sepatutnya. Aku gunakan mata aku untuk melihat buruk orang. Aku menggunakan hati aku untuk maksiat. Aku mencintai orang yang tak sepatutnya. Aku lalai dengan cinta ajnabi. Kita menyesal dengan dosa-dosa kita. Syarat kedua untuk taubat diterima adalah kita mintalah ampun atas dosa-dosa yang kita sesalkan itu. Ya Allah, aku dah mengaku segala salah aku ya Allah. Aku menyesal. Ampunkanlah aku ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Minta ampun dengan penuh keikhlasan pada Allah SWT. Kita ni banyak dosa. Saya pun banyak dosa juga. Sebab tu kita kena minta ampun sungguh-sungguh pada Allah SWT. Syarat ketiga, taubat adalah kita berazam untuk tak ulang balik maksiat yang kita buat. Tak gunalah kalau kita taubat, tapi dalam hati kita, ya Allah,
lepas aku taubat ni aku nak buat balik ya Allah dosa tu. Itu bukan taubat nama dia. Dan syarat taubat adalah kita berniat, berazam untuk tak ulang balik dosa tu. Maka sekiranya kita bertaubat pada Allah SWT, Allah SWT akan sucikan hati kita lebih bersih daripada bayi yang baru lahir. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sungguh. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Nescaya kami akan menghapuskan, mengampunkan kesemua dosa-dosa kamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kami akan masukkan kamu ke dalam syurga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Masya Allah. Hebatnya taubat ni. Walaupun kita buat banyak dosa pun, hati kita dah kotor macam mana pun, tapi bila kita taubat dengan taubat yang ikhlas, memenuhi 3 syarat tadi tu, Allah akan ampunkan semua dosa kita, lebih suci dari yang baru lahir. Bayangkan, baby yang baru lahir, suci betul tak? Bersih. Tapi kalau kita bertaubat dengan ikhlas, Allah akan sucikan hati kita lebih suci dari yang baru lahir. Seolah-olah kita ni langsung tak pernah buat dosa di sisi Allah. Allah tak pandang segala dosa-dosa silam kita. Allah ampunkan semuanya, walaupun besar mana pun dosa yang kita lakukan. Kerana itulah setiap hari kita kena usaha untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kedua, macam mana nak sucikan hati kita adalah dengan beristighfar Allah Subhanahu Wa Taala. Ada saya nampak satu soalan. Ada soalan tu dia kata, kalau dah taubat, dah usaha taubat, dah menangis-nangis taubat, tiba-tiba sampai satu tahap kita ulang balik dosa tu, macam mana? Jawapannya adalah, taubat itu tak diterima. Sebab apa? Syarat taubat adalah kita meninggalkan dosa. Kalau kita buat balik dosa tu, bermaksud kita tak bertaubat. So macam mana? Sebab itulah ulama' kata, sekiranya kita dah bertaubat tapi kita ulang balik dosa, taubat itu tak diterima. Tapi Allah ada sediakan ruangan kedua untuk Allah sucikan hati kita dan ampunkan dosa kita. Cara dia macam mana? Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So cara kedua nak sucikan hati selepas taubat adalah istighfar. Istighfar tu apa? Istighfar ni, apa beza istighfar dengan taubat? Kadang-kadang kita ingat taubat itu istighfar, istighfar tu taubat. Tapi sebenarnya taubat itu taubat, istighfar itu istighfar. So saya akan kongsikan apakah 3 perbezaan antara taubat dan istighfar. Perbezaan pertama ialah, taubat disyaratkan untuk meninggalkan dosa, manakala istighfar tak disyaratkan untuk meninggalkan dosa. Contohnya, sekiranya kita ada dosa yang kita tak mampu tinggalkan, dah taubat, kita masih buat juga sebab kita tak nak dosa tu, kita benci maksiat tu. Tapi mungkin benda tu menghantui kita sampai akhirnya kita terjatuh dalam dosa yang sama berkali-kali. Maka sekiranya kita tak mampu bertaubat dan meninggalkan dosa tersebut, maka Nabi suruh kita beristighfar kepada Allah SWT. Istighfar tak disyaratkan untuk meninggalkan dosa. Taubat disyaratkan untuk meninggalkan dosa. Itu perbezaan pertama, taubat dan istighfar. Maknanya sekiranya kita dah bertaubat tapi kita masih ada ulang dosa yang sama berkali-kali, maka Nabi suruh kita perbanyakkan istighfar. Kedua perbezaan istighfar ialah, istighfar tiada had waktu. Taubat pula ada had waktu. Taubat ni Allah terima taubat sehingga nyawa kita dah dekat kerongkong, Allah dah tak terima. Maknanya selagi nyawa kita tak dekat kerongkong ni, maka Allah terima taubat kita. Tapi once dah sampai ke kerongkong nyawa kita, maka Allah tak terima taubat. Macam Firaun lah, time nyawa dia dah dekat kerongkong baru dia nak mengaku Tuhan tu Tuhan, tapi Allah tak terima. Tapi istighfar tiada had waktu. Kalau kita dah mati, ada orang istighfarkan untuk kita,
Allah akan ampunkan juga. Contohnya mak bapak kita mati misal kata. Kita sebagai anak doa, ya Allah, aku memohon ampun untuk diri aku dan juga kau ampunkanlah mak ayah aku. Walaupun mak ayah kita dah mati, Allah terima istighfar si anak tu dan Allah akan ampunkan dosa mak bapak dia. Itulah kelebihan istighfar. Perbezaan ketiga istighfar dan taubat adalah, taubat ni kita hanya boleh buat untuk diri kita, manakala istighfar kita boleh buat untuk diri kita dan orang lain. Contohnya kita taubat, kita boleh taubat seorang-seorang je. Tapi istighfar, kita boleh istighfar untuk diri kita dan orang lain. Ya Allah, kau ampunkanlah aku. Ya Allah, kau ampunkanlah mak ayah aku. Kau ampunkanlah dosa guru-guru aku. Kau ampunkanlah dosa adik-beradik aku. Kau ampunkanlah dosa semua orang Islam, ya Allah. Itulah kelebihan istighfar. Sebab tu ulama' kata, sekiranya kita tak mampu meninggalkan dosa, tak mampu nak bertaubat, tak mampu nak tinggalkan dosa yang kita ketagih. Sebab kita kan ada dosa-dosa yang kita dah taubat buat balik, sebab benda tu menghantui kita. Maka cara dia adalah istighfar kepada Allah SWT sebanyak-banyaknya. Tetapi kita kena faham satu benda. Apakah itu istighfar? Bila kita sebut astaghfirullahalazim, apakah maksud sebenar astaghfirullahalazim? Maksud sebenar astaghfirullahalazim adalah, ya Allah, aku memohon maghfirah padamu. Apakah itu maghfirah? Kan setiap kali kita astaghfirullah, maksudnya, ya Allah, berilah aku maghfirah. Maghfirah tu apa? Maghfirah ni sebenarnya diambil daripada perkataan mighfar, yang bermaksud perisai kepala yang digunakan ketika perang. Bila kita berperang, biasanya kita akan pakai perisai kepala. Apakah fungsi perisai kepala ataupun mighfar dalam bahasa Arab? Ada dua fungsi. Pertama, sitrun, iaitu menutup wajah. Kedua, al-wiqayah, untuk menahan kepala kita daripada terkena kesan-kesan perang. So, kenapa kita pakai perisai kepala ketika perang, iaitu mighfar? Kerana dua benda. Pertama, untuk tutup wajah kita, sitrun. Kedua, al-wiqayah, untuk melindungi kepala kita daripada terkena serangan-serangan musuh, terkena kesan-kesan daripada perang tersebut. Maka ulama' kata, apabila kita beristighfar, kita kata astaghfirullahalazim, bermaksud kita memohon pada Allah, ya Allah, berilah aku maghfirah. Maghfirah tu apa? Maghfirah tu sebenarnya dua benda kita minta. Pertama, sitrun, ya Allah, tutuplah aib aku. Kita buat dosa banyak. Bila kita istighfar, sebenarnya kita minta Allah supaya Allah tutup aib kita. Tu first. Kedua, al-wiqayah, ya Allah, pelihara aku daripada kesan dosa yang aku buat. Setiap dosa yang kita buat akan ada kesan. Contohnya, bila kita buat dosa, kita akan serabut. Bila kita akan buat dosa, orang sekeliling akan benci kita. Bila kita buat dosa, kehidupan kita tunggang langgang. Bila kita buat dosa, musibah akan datang. So, bila kita beristighfar, kita memohon supaya Allah lindung kita daripada kesan dosa yang kita buat. So, maknanya bila kita cakap astaghfirullah, sebenarnya kita tengah minta apa ke Allah? Ya Allah, ampunkanlah aku, tutuplah aib aku dan pelihara aku daripada kesan dosa yang aku buat. Sebab tu kita kena perbanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Kena selalu istighfar. Cuma, ini penting. Ada golongan yang istighfar dia Allah tak terima. Apakah golongan ini? Golongan ini ialah orang yang buat dosa terang-terangan. Contohnya, couple terang-terang, tak tutup aurat terang-terang, make up sini sana terang-terang, mencarut terang-terang. Orang yang bangga dengan dosa dia, berzina terang-terang, apa-apalah dia buat dosa secara terang-terangan. Orang yang buat dosa terang-terangan ni, Allah tak terima istighfar dia. Kenapa? Siapa on ML malam ni? Ramadan ni tak payahlah main game. Cuba korang letak target, Ramadan je tak main game. Cuba try, asyik main game je. Cuba baca Quran banyak-banyak sikit. Sambung. Sorry. Tiba ternampak. Kat mana tadi? Bila kita buat dosa terang-terangan, Allah tak terima istighfar kita. Kenapa? Sebab macam saya cakap tadi, bila kita cakap astaghfirullahalazim, kita tengah minta ke Allah supaya Allah tutup aib kita. Tiba-tiba kita buat dosa terang-terangan, kita yang buka aib kita sendiri. Seolah-olah paradoks. Kita minta Allah tutup aib kita, tapi kita pergi buat dosa terang-terangan. Kita buat dosa bangga, kita buka aib kita. Sebab itulah Nabi kata,
istighfar golongan orang yang terang-terang buat dosa ni Allah tak terima. Sebab itulah nasihat saya pada diri saya dan pada korang semua, kalau terdesak nak buat dosa sangat pun, kena tahu benda tu salah. Dan rasalah malu dengan dosa tersebut. Jangan cerita kat orang. Jangan ajak orang. Dan jangan pertahankan dosa itu. Istighfar pada Allah. Kalau kita buat dosa terang-terangan, maksudnya kita dah hilang rasa malu. Hati kita dah kotor. Hati kita dah mati. Sebab itulah tips kedua macam mana nak bersihkan hati kita adalah dengan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pun beristighfar setiap hari 100 kali. Itu Nabi yang maksum. Kita yang banyak dosa tu lagilah kena sungguh-sungguh beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kedua nak sucikan hati kita. Sebab itulah Nabi SAW ada juga cakap kat kita yang bila kita, hati ni ibarat kain putih. Bila kita buat satu maksiat, akan ada satu tumpuk hitam kat hati kita. Bila kita istighfar, Allah akan bersihkan hati kita. Bila kita buat maksiat, maka akan ada tumpuk hitam lagi. Bila kita beristighfar pada Allah, Allah buang. Tetapi bila kita menangguh istighfar, maka titik hitam itu akan melekat sampai banyak. Akhirnya hitam tersebut akan menguasai hati kita dan akan meresap dalam hati kita sehingga susah nak tanggal. Saya umpamakan inilah, macam korang beli kuali. Korang nak masak kan kat kuali tu, korang bakar bawah tu, pasang api. Kalau awal-awal beli, setiap kali selepas masak, korang basuh kuat-kuat, korang sental kuat-kuat, InsyaAllah kuali tu akan bersih. Tapi bila korang tak basuh bahagian bawah tu, korang basuh bahagian atas je, lama kelamaan hitam dekat buntut kuali tu akan melekat. Dan kalau kita guna berus besi pun nak basuhkan hitam kat buntut kuali tu, susah nak basuh. Sebab apa? Sebab dah melekat. Macam itulah bila kita menangguh istighfar, menangguh taubat, lama kelamaan maksiat itu akan melekat dalam hati kita. Bila maksiat tu dah melekat dalam hati kita, itulah yang membuatkan kita rasa susah nak tinggalkan maksiat. Padahal benda tu simple je, tapi disebabkan kita susah nak tinggalkan maksiat sebab kita dah banyak sangat tangguh taubat, kita melengahkan istighfar, maka maksiat itu akan melekat dalam hati. Bila maksiat dah melekat dalam hati, sangat susah untuk nak tinggalkan. Dan itulah yang bahaya. Kerana itu, lazimilah istighfar paling kurang sehari 100 kali. Mudah je. Kalau istighfar 100 kali tak sampai 5 minit pun. Kalau korang fokus setengah jam, rasanya boleh 3,000 kali istighfar. So cubalah setiap hari melazimi istighfar. Itu adalah cara kedua macam mana nak bersihkan hati kita. Cara ketiga macam mana kita nak bersihkan hati kita adalah dengan perbanyakkan ibadat. Perbanyakkan ibadat. Sebenarnya setiap ibadah yang kita buat, setiap kebaikan yang kita buat, kita bukan sahaja akan dapat pahala, bahkan Allah akan bersihkan hati kita daripada dosa. Sebagai contoh, puasa. Korang pun dengar hadis ni famous, yang Nabi kata, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Maknanya bila kita puasa, kita bukan sekadar dapat pahala yang banyak tau. Tapi baiknya Allah, bila kita berpuasa dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan, tak ada orang paksa, Allah akan ampunkan dosa kita keseluruhannya. Dosa-dosa yang kita dulu, dosa-dosa kita daripada kecil sampai sekarang ni, Allah ampunkan semuanya. Contoh lain, tadi saya baru baca hadis selepas solat tarawih tu, yang mana adik saya baca satu hadis. Siapa yang setiap kali lepas solat fardu, dia duduk kejap, lepas tu dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lepas tu nak cukupkan 100, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya,
walaupun dosa-dosanya itu lebih banyak daripada buih di lautan. Nak kata baiknya Allah SWT, bila kita buat baik ni, bila kita beribadah pada Allah, Allah bukan sekadar bagi pahala yang banyak, tapi Allah akan ampunkan dosa. Bila kita solat, Nabi ada bagi perumpamaan dalam satu hadis, orang yang solat 5 waktu ni macam orang yang mandi 5 kali sehari. Bayangkan orang yang mandi 5 kali sehari, betapa bersihnya badan dia. Macam itulah orang yang solat 5 waktu, hati dia akan terus sangat-sangat bersih. Maknanya Allah ampunkan semua dosa-dosa dia. Kalau pergi haji, haji yang mabrur tu Allah ampunkan semua dosa. Banyaklah sedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bila kita bersedekah, apa akan jadi? Allah akan bersihkan hati kita dan sucikan harta kita. Maknanya sedekah ni bukan sahaja Allah bagi pahala, tapi baiknya Allah, bila kita bersedekah, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Bila kita bertahajud, berqiyamul lail, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Bila kita bersujud, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bila kita angkat takbir, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Nak kata, peluang untuk kita diampuni oleh Allah sangat banyak. Sebab itulah, macam mana nak bersihkan hati kita adalah dengan kita perbanyakkan amalan soleh. Banyakkan baca Al-Quran, banyakkan zikir, banyakkan solat, jaga solat 5 waktu, dan perbanyakkan solat-solat sunat. Menuntut ilmu itu pun Allah ampunkan dosa. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih, yang mana orang yang menghadiri majlis ilmu, Allah akan ampunkan semua dosa dia. Macam korang join live pada malam ni, ikhlas semata-mata kerana Allah. Saya yakin korang join live pada malam ni semata-mata kerana Allah. Apa yang korang dapat bila join live ni? Bukan dapat duit pun, betul tak? Penat kot. Baik buat benda-benda yang, baik tengok drama, movie ke apa kan, tapi korang memilih malam ni untuk join live ni semata-mata nak memahami hadis Nabi SAW. Maka orang yang ikhlas menuntut ilmu, orang yang berada dalam majlis ilmu, Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya. Bukan itu sahaja, Allah akan ampunkan dosa mak ayah dia sekali. Sebab itulah, bila kita buat kebaikan, jangan pernah rasa rugi buat kebaikan. Jangan berkira-kira nak buat kebaikan. Sebab bukan sahaja Allah bagi pahala yang dahsyat-dahsyat, tapi baiknya Allah, pengampunnya Allah, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita sehingga lebih suci daripada bayi yang baru lahir. Ada orang kata, saya pun tak tahu kenapa join live ni, saya masuk je bang. Macam mana tu? Pun dapat pahala juga, pun tak terlepas daripada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah cara ketiga macam mana kita nak sucikan hati kita. Step pertama apa tadi? Bertaubat pada Allah SWT. Kedua, melazimi istighfar. Ketiga, perbanyakkan amal soleh. Yang keempat, macam mana kita nak sucikan hati kita adalah dengan bersabar dengan segala musibah. Kita kena tahu, kita ni banyak dosa. Saya lagi lah banyak dosa. Saya rasa antara saya dan korang semua, saya lah yang paling banyak dosa sekali. Banyak aib saya. Tapi Allah SWT ni maha pengampun, maha pemurah. Kadang-kadang Allah nak kita masuk syurga, tapi kita ni amalan tak cukup. Lepas tu dosa banyak. Amalan dah lah sikit, lepas tu tak khusyuk pula tu, riak pula tu, ditambah dengan dosa yang berlambak. Tapi Allah nak kita masuk syurga juga. Allah tahu kalau dengan amalan kita tu, kita tak layak masuk syurga. Yelah, kita punya solat dah lah tunggang langgang kan, maksiat kita bertimbun-timbun, layak ke masuk syurga? Ikut logik tak layak. Malas taubat pula tu. Tapi Allah nak kita masuk syurga. Macam mana cara Allah buat? Allah bagi kita ujian, Allah bagi kita kesusahan, Allah bagi kita musibah. Contohnya family kita meninggal ke, ataupun duit hilang ke, ataupun demam ke, kita sakit ke, ataupun harta kita kurang ke, kita miskin, ataupun ada orang sakitkan hati kita ke, ataupun orang fitnah kita, orang caci maki kita, apa-apalah. Bila Allah hadirkan musibah pada kita, sebenarnya Allah nak bagi kita peluang. Apakah peluang tersebut? Peluang tersebut adalah Allah nak ampunkan dosa kita. Sekiranya kita bersabar dengan musibah tersebut, Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita.
walaupun hanya tercocok duri yang kecil sahaja pun, Allah akan ampunkan dosa. Bukan sekadar Allah ampunkan dosa, Allah bagi pahala yang sangat banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi orang yang bersabar adalah infinity. Infinity. Kalau kita sedih, sakit, takut, stres, serabut, depression, anxiety, sekiranya kita bersabar kerana Allah SWT, Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Betapa baiknya Allah SWT. Sebab itulah bila Allah uji kita, kita jangan cakap, apa dosa aku sampai Allah uji aku macam ni. Jangan cakap macam tu. Jangan sombong dengan Allah SWT. Sepatutnya bila kita ditimpa musibah dan ujian, kita jangan anggap yang kita ni tak layak diuji oleh Allah. Tapi kita kena fikir, ya Allah, banyak dosa aku ya Allah, sebab tu kau uji aku ya Allah. Ya Allah, aku redha dengan ujian kau ya Allah. Allah ajar kita bila diuji dengan musibah dengan satu doa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, bagilah aku pahala dari musibah yang kau timpakan ini. Wa akhluf li khairan minha, dan kau gantikanlah kepadaku benda yang lebih baik. Ingat, Allah uji kita tak lain tak bukan kerana Allah sayang kita. Allah cinta kita. Allah bagi kita pahala. Allah nak ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah nak ringankan kita punya azab dekat akhirat. Yang mana dalam hadis, kalau Allah nakkan kebaikan untuk seseorang, Allah akan bagi dia musibah kat dunia supaya dekat akhirat dia tak kena azab. So kalau kita nak kena azab dekat neraka ke, kita nak diuji kat dunia dulu? Kalau saya lebih memilih untuk diuji kat dunia dulu. Saya tak nak kena azab dekat neraka, na'udzubillah. Sebab itulah kalau Allah nakkan kebaikan untuk seseorang, Allah akan uji dia kat dunia. Dan bila kita bersabar dengan ujian tu, wallahi bukan sekadar dapat pahala, bukan sekadar dijamin syurga, Allah akan bersihkan hati kita, Allah akan ampunkan dosa kita, dan kita akan jadi orang yang lagi kuat selepas tu. Lagi banyak ujian kita akan jadi orang yang lebih hebat lagi. Lagi tinggi ujian, lagi hebat seseorang. Itu antara cara yang keempat, macam mana kita nak bersihkan hati kita. Okey, itu adalah noktah yang ketiga. Noktah yang pertama daripada hadis ke-6 adalah tentang, saya nak ulang balik, revise sedikit. Noktah yang pertama daripada hadis pada malam ni adalah, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di tengah-tengah halal dan haram ada perkara syubhah. Yang halal kita tahu halal, yang haram kita tahu haram, tapi kalau benda yang kita tak tahu benda tu halal ataupun haram, benda tu syubhah. Orang yang bertakwa, orang yang wara', orang yang beriman, dia akan tinggalkan perkara yang syubhah. Benda yang dia tak tahu halal ke haram, dia akan tinggalkan. Sebab apa? Sebab benda yang syubhah, Nabi kata, famani taqash syubhati waqa'a fil harami. Perkara yang syubhah akan membawa pada, tak ada satu pun perkara syubhah yang akan membawa pada yang halal. Perkara syubhah semuanya akan mendekati yang haram. Sebab tu tinggalkanlah benda yang syubhah. Benda yang kita tak tahu halal ke haram, tinggalkan. Itu noktah pertama daripada hadis ini. Noktah yang kedua daripada hadis ini adalah tentang hati. Hati adalah raja kepada segala-galanya. Sekiranya baik hati kita, maka baiklah seluruh jasad. Sekiranya buruk hati kita, maka buruklah seluruh jasad. Dan Allah SWT tak pandang luaran kita, tapi Allah pandang hati kita. Sebab itulah kita kena menitik beratkan menjaga hati kita. Kadang-kadang kita ni menjaga luaran kita semangat, jaga kereta kita semangat, jaga rumah kita semangat, jaga kesihatan tubuh badan kita semangat, tapi kita lupa nak menjaga hati kita. Sehingga akhirnya hati kita rosak dan berkecai, mati dan kotor. Noktah yang ketiga adalah cara-cara nak bersihkan hati. Ada 4 yang saya kongsi tadi secara ringkas. Pertama, bertaubat pada Allah SWT. Kedua, lazimi istighfar. Ketiga, perbanyakkan ibadah. Banyakkan solat, baca Quran, zikir, sedekah dan sebagainya. Dan yang keempat, bersabar dengan musibah-musibah yang Allah bagi. Dan noktah yang terakhir saya nak kongsi adalah, apakah perkara-perkara ataupun penyakit-penyakit hati. Apakah penyakit-penyakit hati kita? Penyakit yang pertama adalah dengki. Dengki. Nampak macam simple kan?
Tapi ramai orang tak terlepas daripada perasaan dengki, cemburu dan sebagainya. Sebenarnya kalau korang nak tahu, dosa pertama yang dilakukan di langit adalah dengkinya iblis kepada Adam. Dosa yang pertama dilakukan di bumi, apa dia? Dengkinya Qabil kepada Habil. Iblis kepada Adam telah menyebabkan iblis tak nak sujud kepada Adam dan dia takbur, lalu Allah laknat dia sampai kiamat. Dengkinya Qabil kepada Habil sehingga sampai suatu tahap Qabil membunuh Habil. Nampak tak betapa bahayanya dengki? Bukan tu saja, sebenarnya punca kepada kesesatan, punca kepada kerosakan, punca kepada pergaduhan, punca kepada fitnah menfitnah, punca kepada saling membuka aib, punca kepada sangka buruk, punca kepada apa-apalah dosa adalah kerana dengki. Saya bagi contoh. Kenapa orang Yahudi tak ikut Nabi? Sedangkan orang Yahudi tahu Nabi Muhammad tu Nabi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah kata orang Yahudi ni, dia kenal Nabi Muhammad lagi kenal daripada dia orang kenal anak dia. Maknanya diorang kaji pasal Nabi sampai diorang lebih mengenali siapakah Nabi Muhammad lebih daripada mereka mengenali anak mereka sendiri. Tapi kenapa orang Yahudi tolak Nabi? Tak lain tak bukan kerana hasadam min indi anfusihim, kerana mereka dengki. Kenapa Allah turunkan Nabi Muhammad dekat kaum Arab, bukan kaum Yahudi? Diorang dengki. Dan dengki itu telah menyebabkan orang Yahudi sesat, orang Nasrani sesat, kerana mereka dengki. Nampak tak macam mana dengki dan cemburu tu boleh mendorong pada kesesatan? Kenapa orang bergaduh politik bagai semua? Sebab dengki juga. Nak jawatan, dia dengki dengan jawatan orang yang lagi tinggi. Dengki tersebut menyebabkan berlakunya rasuah, berlakunya pecah amanah, berlakunya pergaduhan, fitnah memfitnah dan sebagainya. Sebab itulah antara benda yang boleh merosakkan hati kita adalah pertama sekali dengki. Dan macam mana kita nak buang perasaan dengki ni, sahabat-sahabat sekalian? Pertama sekali adalah kita kena bersyukur lah. Kadang-kadang kita dengki tengok orang lain punya nikmat. Oh, orang tu kaya, aku miskin. Kita dengki. Kenapa nak kena dengki? Kalau dengki pun tak menyebabkan korang bertambah kaya pun. So daripada korang dengki, lebih baik korang bersyukur. Daripada korang dengki, lebih baik korang. Sebab apa? Sebab dengki tu tak menambah nikmat. Tapi dengki tu akan membuatkan hati korang bertambah sengsara, serabut, tertekan. Tetapi andai korang bersyukur, janji Allah kepada orang yang bersyukur, la in syakartum la azidanakum. Sekiranya kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Sebab itulah tips pertama macam mana nak buang perasaan dengki dalam hati adalah bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Kedua cara nak buang dengki adalah kita rasa cukup dengan apa yang ada. Kena ada sifat qanaah. Imam Syafi'i kata, siapa yang ada qanaah dalam hati mereka, sesungguhnya dia dan raja sama sahaja. Saya ulang balik kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, siapa yang ada sifat qanaah, rasa cukup dalam hati dia, nescaya dia dan raja sama sahaja. Kenapa raja bahagia? Kenapa raja seronok? Sebab dia dah rasa cukup dengan apa yang ada. Duit dah banyak, rumah cantik, semua benda dia ada. Tapi Imam Syafi'i kata, kalau engkau ada sifat qanaah, engkau dan raja sama saja. Sebab kita pun rasa cukup dengan apa yang ada, kita bersyukur dengan apa yang ada, maka kita akan bahagia. Kunci bahagia adalah dengan sifat qanaah, rasa cukup dengan apa yang ada. Kunci sengsara, kunci serabut, kunci kita tertekan adalah dengan kita cemburu. So macam mana nak sucikan hati kita daripada perasaan dengki adalah dengan rasa cukup dengan apa yang ada. Macam mana kita nak masukkan perasaan rasa cukup dengan apa yang ada? Macam mana kita nak masukkan perasaan qanaah dalam hati kita? Caranya adalah kita jangan bandingkan nikmat kita dengan nikmat orang yang lebih banyak daripada kita. Tapi kita kena bandingkan nikmat kita dengan nikmat orang yang lebih susah daripada kita. Janganlah korang tengok artis-artis punya kehidupan, orang-orang kaya punya kehidupan, ataupun orang yang lebih berjaya. Korang cuba bandingkan nikmat yang korang dapat dengan orang-orang fakir miskin, dengan orang-orang kat Palestin, kat Syria, dekat Bangladesh,
kat Afghanistan yang makan tak cukup. Bandingkan diri kita dengan mereka, baru sifat qanaah dan syukur tu akan masuk dalam hati kita. Itu antara cara macam mana kita nak bersihkan hati kita daripada sifat dengki ni. Bah, sihat bah? Apa pesanan Abah untuk orang yang ada sifat dengki ni bah? Okey, ni ayah saya. Rezeki dia, rezeki kita semua Allah dah tetapkan. Dan wama min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah dah tetapkan, tanggungan Allah rezeki dia. Apatah lagi rezeki manusia. Jadi jangan bimbang-bimbang, be happy insya-Allah dengan apa yang Allah bagi. Oh, terbaik itu bah. Inilah ayah saya yang banyak mendidik saya daripada kecil sampai besar. I love you bah. Tidur sini ke? Alhamdulillah. 440 orang tengok bah. Dah off dah? Belum. Dah kat ni balik. Itu pesanan daripada ayah saya. Rezeki kita, rezeki mereka. So bersyukur je lah dengan apa yang ada. Allah dah tetapkan rezeki masing-masing. So tak payahlah nak dengki dan sebagainya. Abah, diorang kata Abah handsome. Sorry, tak sangkut. Okey, itu adalah penyakit hati yang pertama yang perlu kita buang, dengki. Kedua, penyakit hati yang kedua yang kita kena buang adalah takabur ataupun sombong. Sombong tu apa sahabat-sahabat sekalian? Sombong tu ada dua. Nabi kata sombong tu apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendah-rendahkan manusia. Contoh orang tegur kita. Lepas tu kita tak terima. Bukan sahaja kita tak terima teguran tu, kita rendahkan orang tu pula. Kita kata, alah kau pun teruk sama macam aku, kau nak acah-acah tegur aku. Pergi matilah. Contoh orang tegur kita, first kita tolak teguran dia, lepas tu kita rendahkan dia pula. Itu adalah sombong. Orang yang ada sombong ni, Nabi kata, walaupun ada sebesar zarah sombong dalam hati, Allah haramkan syurga untuk dia. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita dalam hati kita ada sombong, walau sebesar zarah, na'udzubillah, Nabi kata Allah haramkan syurga untuk kita. Syurga ni hanya untuk orang-orang yang tawaduk, orang yang rendah diri. So apakah tanda kita ini ada sifat sombong dalam hati kita? Benda ni penting untuk kita sama-sama nilai. Pertama, kalau kita nak tahu kita ni ada sifat sombong ke tak, adalah kita tak boleh terima teguran. Bila orang tegur kita, kita tolak. Bila orang tegur kita, kita tak terima. Bila orang tegur kita, kita melenting, kita rasa marah, kita nak terasa lebih-lebih. Ini bermasalah. Sedangkan orang beriman, mereka menanti-nanti teguran. Allah kata, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan dan teguran itu memberi manfaat kepada orang beriman. Orang beriman, mereka cintakan ilmu, cintakan nasihat, cintakan teguran. Tapi orang-orang yang dalam hati mereka ada sifat sombong, mereka tak boleh terima teguran. Orang tegur, dia akan marah. Dia akan rasa dia je betul, orang lain semua salah. Dia je mulia, orang lain semua hina. Dia je boleh tegur orang, orang tak boleh tegur kita. Ni pun satu hal juga. Kadang-kadang saya jumpa ada orang ni rajin buat dakwah, rajin nasihat orang. Tapi bila orang nasihat dia, dia punya melenting tu dahsyat. Sedangkan tak ada orang yang sempurna. Kalau kita banyak nasihat orang, kita pun kena banyak menerima nasihat juga. Sebab kita tak sempurna. Saya banyak jumpa kawan-kawan saya, budak-budak sekolah ke apa, dia kata, Ustaz, macam mana nak tegur orang-orang yang ilmu agama ni tinggi? Kadang-kadang kita dah tegur mereka, mereka balas balik kita. Itulah masalahnya. Sepatutnya kita belajar agama ni untuk kita semakin dekat dengan Allah, untuk kita semakin humble, semakin merendah diri, semakin tawaduk. Tapi ada jenis orang belajar agama, dia bukan semakin dekat dengan Allah, dia semakin jauh daripada Allah. Bahkan dia gunakan agama yang dia belajar tu untuk mempertahankan dosa dia, dan dia merendahkan orang lain. Inilah orang yang paling celaka dalam menuntut ilmu, orang yang paling binasa dalam menuntut ilmu. Inilah tipu daya iblis yang sangat dahsyat untuk orang yang menuntut ilmu. Dia belajar menuntut ilmu bukan untuk dekatkan diri dengan Allah, tapi untuk dia menyombong diri pada manusia. Bahaya. So ciri-ciri kita ada sifat takabur, pertama adalah kita susah nak terima teguran. Ciri kedua, nak tahu kita, dalam hati kita ada sifat sombong dan takabur ke tak? Sebab benda ni bahaya. Sebab Nabi kata kalau ada sebesar zarah je sifat takabur, sombong dalam hati kita,
Haram syurga untuk kita, nauzubillah. So, tanda kedua kita ni ada sifat takabur ke tak adalah kita selalu tuding jari pada orang lain. Contoh bila ada orang tegur kita, lepas tu kita tuding jari orang tu pula. Contohnya ada kawan kita datang kat kita, dia kata, kau kena berubah, cukup-cukup lah buat dosa. Contoh kita balas apa? Engkau nak tegur-tegur aku pula. Engkau ingat kau baik sangat ke? Engkau tu banyak dosa pula. Orang tegur kau, tiba-tiba kita tuding jari kat orang tu pula. Itu tanda kita ada sombong. Orang beriman, bila kena tegur, dia terima. Tak payah nak tuding jari orang tu pula. Sebab saya nampak ada orang kata, engkau tak layaklah tegur aku, engkau pun banyak dosa. Takkanlah nak tunggu sempurna baru orang tu kena tegur kita. Mana ada orang sempurna kat dunia ni? Betul tak? Sorry saya punya mata memang berkerut lah. Saya minta maaf kalau korang rasa tengah marah ke. Tak, saya tak marah pun. Tapi saya memang dilahirkan berkerut, especially dekat bahagian sini. Sebab yang kecil-kecil saya pernah terlanggar bucu, meja lah tu berdarah. So tu tanda kita ada sifat takabur adalah kita suka tuding jari kat orang. Tanda ketiga kita ada sifat takabur ialah kita suka bandingkan dosa kita dengan dosa orang lain untuk pertahankan dosa kita. Ini bahaya. Contoh bila kita tegur, jangan dengar K-pop. K-pop tu banyak unsur-unsur tak elok. Kita kata, habis yang dengar lagu Inggeris tu boleh pula. Bila kita tegur orang yang dengar lagu-lagu Inggeris, dia kata, habis yang dengar lagu Melayu sekampung pelik-pelik, kau tak tegur pula. Bila kita tegur yang dengar lagu Melayu, yang lagu Bangla tu kau tak tegur pula. Maknanya kita membandingkan dosa kita dengan dosa orang lain untuk pertahankan dosa kita. Ini pun bahaya juga. Ini antara tanda kita ada sifat sombong. Kita susah nak terima kebenaran dan kita membandingkan dosa kita dengan dosa orang lain. Jangan isap rokok. Habis yang minum arak kau tak tegur pula. Jangan minum arak. Habis yang berzina kau tak tegur pula. Jangan berzina. Habis yang bunuh orang tak tegur pula. Dia suka bandingkan salah orang lain. Supaya apa? Supaya orang tak tegur dia, orang tegur orang lain. Ini bahaya. Ini tanda-tanda kita ada sifat sombong dalam hati kita. Yang keempat, tanda kita ni ada sifat sombong adalah kita suka mencarut. Suka hina orang, suka maki orang, suka fitnah orang, suka jaja aib orang. Orang macam ni adalah orang yang paling tak guna dan orang yang paling sombong sekali. Sebab tu Nabi SAW bersabda, bihasbi mri'im minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat dan berbuat dosa sekiranya dia menghina saudara yang muslim. Maknanya bila kita ni suka hina orang, suka pandang hina orang, suka kutuk orang, suka fitnah orang, ketahuilah dalam hati kita ada sifat sombong. Dalam hati kita ada sifat takabur. Dan benda ni sangat bahaya. Jaga mulut kita. Jangan mencarut. Jangan maki hamun orang. Jangan merendah-rendah orang. Takut-takut disebabkan lisan kita menjadi asbab kita masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Dan dalam bab sombong ni, saya nak pesan khas untuk orang-orang yang belajar agama. Nasihat untuk orang-orang yang alim, yang belajar agama, yang ustaz-ustaz ni, da'i-da'i, pencetus ummah, imam muda, imam-imam, dan semualah orang yang belajar agama, budak-budak sekolah agama, budak universiti agama. Saya nak pesan tentang bahayanya sombong kepada diri saya juga. Berkata Imam Az-Zahabi, benda ni saya tulis dalam buku saya. Imam Az-Zahabi berkata, kesombongan yang paling buruk ialah orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya, merasa dirinya besar dengan kemuliaan yang dia miliki. Bagi orang tersebut, tidak bermanfaat ilmunya untuk dirinya. Barang siapa yang menuntut ilmu demi akhirat, maka ilmunya itu akan menimbulkan hati yang khusyuk serta jiwa yang tenang. Dia akan terus mengawasi dirinya dan tidak bosan untuk terus memperhatikannya. Bahkan setiap saat, dia selalu memperbaiki dan meluruskan hatinya. Apabila dia lalai daripada hal itu, dia akan menyimpang dari jalan yang lurus dan akan binasa. Namun barang siapa yang menuntut ilmu
untuk membanggakan diri ataupun meraih kedudukan, nak dapat pangkat, memandang remeh kaum muslimin yang lain serta membodohkan dan merendahkan mereka, maka hal ini merupakan kesombongan yang paling besar. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar zarah. Inilah kata-kata Imam Az-Zahabi. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita kena sentiasa merendah diri. Kita kena sentiasa rasa orang tu lebih baik daripada diri kita. Sebab kita ni banyak dosa. Saya ada satu kisah ayah saya pernah cerita. Abang ingat tak kisah anjing? Tapi ni ingat lah abang pernah cerita. Ayah saya pernah cerita time saya form 2. Ada seorang ni, kisah benar ni, dia nak menuntut ilmu dengan seorang alim. Seorang alim tu kata dekat orang tu, kalau kau nak menuntut ilmu dengan aku, ada syarat. Syarat dia kau kena cari orang yang lebih mulia daripada, kau kena cari orang yang lebih hina daripada kau. Maknanya syarat nak belajar dengan alim tersebut, dengan syekh tersebut adalah orang tu kena cari orang yang lebih hina daripada diri dia. So orang ni pun kata, alah senang je. Dia pun jalan. Tenang seorang ni budak kecil. So dia pun kata, budak kecil ni lagi hina daripada aku. Tiba-tiba dia terfikir, tapi budak kecil tak ada dosa. Aku ni dah banyak dosa aku buat. So boleh jadi dia lagi mulia daripada aku. Tak boleh. Dia pun cari orang lain pula. Tiba-tiba terjumpa orang yang tua. So dia berkata, orang tua ni mesti lagi hina daripada aku. Tapi dia terfikir, orang tua ni mungkin amalan dia lagi banyak daripada aku. Aku muda, mungkin amalan aku sikit. Tak boleh. Lepas tu dia ternampak orang yang minum arak. Ni confirm aku lagi mulia ni. Tapi dia terfikir, tapi kalau dia bertaubat, Allah akan ampunkan semua dosa dan dia boleh jadi lagi mulia daripada aku. Tak boleh. Lala dia nampak anjing. So dia kata, anjing ni lagi hina daripada aku. Tapi ada anjing yang masuk syurga, anjing Ashabul Kahfi tu. Tak boleh. Akhirnya dia pun jumpa balik syekh dia tu. Dia kata, maaf syekh, saya tak dapat jumpa orang yang lagi hina daripada saya. Saya rasa saya lah yang paling hina sekali. Maka syekh tu kata, bagus. Itulah objektif dia. Kau boleh belajar dengan aku. Maksudnya apa? Once kita rasa kita ni lebih baik daripada orang lain, bermakna kita hina sebenarnya. Tapi bila kita rasa kita ni lebih hina daripada orang lain, itulah kemuliaan yang sebenar. Benda ni korang boleh baca dalam komik daripada ABBN, Lukisan Tarbiyah. Sebenarnya komik tersebut adalah adaptasi daripada kisah benar ini. Itulah antara tanda-tanda kita ada sombong dalam hati. Maka sebenarnya ada banyak lagi penyakit-penyakit hati yang saya rasa tak sempat untuk saya nak kongsi pada malam ni. Antaranya adalah riak, ujub, sum'ah dan sebagainya. Apapun, itulah 4 noktah penting daripada hadis yang keempat, iaitu hadis tentang menjaga hati ini. Saya ulang balik noktah pertama sehingga noktah yang keempat. Noktah yang pertama ialah yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengah halal dan haram ada perkara syubhah. Orang yang bertakwa dia akan tinggalkan perkara syubhah. Sebab Nabi kata perkara syubhah ni takkan membawa pada yang halal, tapi akan membawa pada benda yang haram. Faman ittaqa syubhati waqa'a fil harami. Siapa yang mendekati syubhah, maka dia akan mendekati yang haram. Maka tinggalkanlah benda syubhah. Benda yang kita tak tahu halal dan haram, tinggalkanlah. Noktah yang kedua adalah kepentingan untuk menjaga hati. Sebab Allah pandang hati kita. Allah tak pandang luaran kita handsome ke, cantik ke apa, harta kita ke, Allah tak pandang. Tapi Allah pandang apakah hati dan amal kita. Seperti mana kita bersungguh-sungguh menjaga luaran kita, bersungguh-sungguh kerja untuk dapat duit, bersungguh-sungguh pergi hospital kalau sakit, macam itulah kita kena bersungguh-sungguh juga untuk pelihara hati kita. Noktah ketiga adalah apakah benda-benda yang boleh membersihkan hati kita daripada kekotoran. Pertama, taubat pada Allah. Kedua, melazimi istighfar. Ketiga, perbanyakkan ibadah wajib dan sunat. Dan keempat, bersabar atas musibah. Dan yang terakhir adalah antara perkara-perkara yang boleh mematikan hati kita dan merosakkan hati kita adalah dengki, sombong, ujub, riak, sum'ah dan pelbagai penyakit hati yang lain. Wallahualam, itulah perkongsian saya pada malam ini. Jazakumullah khairan katsiran kerana join sesi live pada malam ni. Apapun, sebelum kita berakhir, jangan lupa kalau korang nak dapatkan kurta eksklusif Tarbiyah Sentap ni, korang boleh pergi ke Instagram Tarbiyah Sentap sekarang ataupun pergi ke Instagram Tarbiyah Sentap Eksklusif.
Dekat bio tu ada link, korang tekan je link tu untuk korang dapatkan kurta adenin eksklusif daripada Tarbiyah Sentap. Korang boleh pakai time raya, korang boleh pakai time pergi kelas. Serius sangat cantik. Ada 6 warna, warna biru, warna hitam, warna kelabu, warna merah, warna pink dan juga warna turquoise. Dan dapatkan segera. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Jumpa lagi pada esok hari. Esok kita akan sama-sama kupas hadis yang ketujuh. Waktu yang sama pada pukul 10.30 malam insya-Allah. Hadis ketujuh adalah berkaitan agama itu nasihat. Itu tema dia. Apakah hadis tersebut? Macam mana hadis tersebut? Kita nantikan esok malam 10.30 malam. Dan jangan lupa buat nota daripada hadis pada hari ini. Dan share nota korang di story korang. Jangan lupa tag saya dan saya akan repost nota korang tu. Moga-moga orang-orang yang tengok nota yang korang buat tu, mungkin mereka akan dapat ilmu dan sebagainya. Dan berubah, korang dapat pahala yang sangat banyak. So, buat nota. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.